Okay, Assalamualaikum. Alright, so hari ini saya akan sambung dengan subtopik yang seterusnya, iaitu kita nak mengenal lebih mendalam tentang persamaan garis lurus. Okey, sebelum ni saya dah ajar awak macam mana nak cari M. Okey, M tu ialah kecerunan. Saya dah ajar awak sejak dari tingkatan 2 lagi nak cari kecerunan. Waktu tingkatan 2 ada 3 cara. Okay, yang pertama guna jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Yang kedua guna koordinat. Yang ketiga guna pintasan. Dan untuk tingkatan 3 ni, kalau kita nak cari kecerunan, kita boleh tengok juga di dalam persamaan garis lurus, iaitu dekat Y sama dengan MX tambah C. Okay, contohnya dia bagi persamaan garis lurus ke awak. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Jadi kecerunannya, M-nya berapa? M-nya ialah negatif 3. Okey, nilai M. So hari ni kita nak belajar dua benda. Yang pertama, macam mana kita nak menyatakan persamaan garis lurus jika diberi kecerunan dan pintasan. Yang kedua, macam mana kita nak bentukkan persamaan garis lurus jika diberi beberapa maklumat. Okey, dan satu lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Okey, so kita tengok dulu yang pertama, iaitu kita nak menyatakan persamaan bagi garis lurus daripada kecerunan dan pintasan Y yang diberi. So first thing awak kena ingat, persamaan garis lurus ni dia adalah ini dia. Y sama dengan MX tambah C. Inilah persamaan garis lurus. Di mana M ini sendiri ialah apa? Kecerunan. Jadi kena ingat kecerunan. Kecerunan ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif, boleh jadi pecahan, boleh jadi perpuluhan. Tak ada masalah. Okey? Dan C ni apa dia? C ni ialah pintasan Y. Okay. Pintasan Y ni pun sama. Kalau pintasan Y selalu macam ni kan. Okay, ni satah kartes. Ini X, ini Y. Bila kita ada garis lurus, pintasan Y boleh kena pada positif. Kat sini. Sebab tu dia jadi positif kat sini. Okay. Kadang-kadang garisnya macam ni. Nampak? Pintasan Y ni kena dekat nilai negatif. Sebab itulah kadang-kadang dia boleh jadi Y sama dengan MX tolak C. Tak ada masalah. Okey, tengoklah awak punya pintasan Y awak tu positif ke negatif. Okey? Alright. So, kita tengok soalan. Okey, untuk soalan yang pertama ni dia bagi siap-siap dekat awak kecerunan dan juga pintasan Y. Okey, so macam mana nak bentukkan persamaan linear? Bukan persamaan linear, persamaan garis lurus. Samalah, ikut bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, contohnya soalan yang pertama, dia bagi kecerunan berapa? 2. Pintasan Y dia bagi berapa? 3. So bentuklah Y sama dengan kan MX tambah C kan. Jadi Y sama dengan M berapa? 2. X ni salin je lah. X. C dia positif 3. So tambah 3. Ini jawapan dia. Alright? Senang kan? Okay, bagaimana pula kalau yang ini? Dia kosong, cikgu. Dia punya pintasan Y dia kosong. Kalau kosong, maknanya garisnya kena macam mana? Garis lurus dia kena dekat sini. Kena dekat kosong macam tu. Tapi ini nampak ni. Garisnya, dia punya kecerunan ialah negatif. Ingat balik bentuk kalau negatif macam mana? Kali ini positif, kali ini negatif. Jadi, garis ni salah. Bukan belah ni. Okey, dia sepatutnya belah mana ni? Belah sini kan. Gitu. Negatif. Okey, so kena tahu bentuk smiley yang cikgu ajar tu. Okey, so untuk persamaan yang ini jawapannya akan jadi apa? Y sama dengan M dia ialah negatif 2/5 X. Okey, tambah kosong. Perlu tak tulis tambah kosong? Perlu tak? Buat dalam bentuk termudah lah. 5 tambah kosong berapa? 5 kan? Jadi negatif 2/5 X tambah kosong. Negatif 2/5 X. So, tinggalkan jawapannya begini sahaja. Okay, kena fikir logik lah.
Okay, jangan complicated kan awak punya fikiran. Okay, the next one. Okay, saya rasa ini awak boleh buat sendiri. Ini pun awak boleh buat sendiri. Cuma ini, kalau ada nombor 1, okay, contohnya y sama dengan mx tambah c. So, dia punya m ialah 1. Perlu tak kita tulis 1x? Boleh tulis. Cuma nampak tak cerdik sikit lah kat sini. Sebab kita dah tahu, kalau pun boleh ubah, tak ada apa-apa nombor depan dia, bermaksud ada 1. Jadi, kita tak payahlah gagah sangat nak tulis. Biar je x. Okay? Kemudian, c dia ialah negatif 35. Okay, so tolak 3/4 ke 5. Okay, so itu jawapan dia. Okay, senang sangat. Alright, sekarang kita tengok yang kedua. So, awak siapkanlah 4 soalan ni. Tu pun saya dah ajar sikit dah. Okay, nyatakan persamaan bagi garis lurus AB di bawah. Nyatakan persamaan bagi garis lurus AB di bawah. Maknanya dia nak awak buat persamaan garis lurus di mana setiap jawapan mesti dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Faham? So dekat sini apa yang untuk mendapatkan persamaan garis lurus ni awak perlu ada apa? Ada Y. Dan juga perlu ada apa? Ada C, iaitu pintasan Y. Cikgu salah sebut. Ada M. M ni adalah kecerunan, bukannya Y. Okay? Kena ada kecerunan dan kena ada pintasan Y. Jadi, apa yang kita kena buat mula-mula? Mula-mula kita kena cari ialah apa? Ialah kecerunan M dulu. Kita cari M dulu. Okey, dan nak cari M, nak pakai formula apa? Tengok dia bagi apa. Dia bagi dekat awak koordinat. Jadi pakailah formula koordinat, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, katakan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Okay, so berapa? Sekejap Negatif 3 tolak Y1, kosong. Per X2 kosong tolak negatif 4. So kita dapat negatif 3/4. So jawapan dia negatif 3/4. Okay, permudahkan. So jawapan dia negatif 3/4. Okay, bila kita dah dapat dia punya M, okay, M dah dapat, kita nak tengok dia punya C pula, pintasan Y. Okey, pintasan Y senang saja. Untuk gambar ini, koordinat ni dia dah bagi dekat gambar rajah. Okey, kena ingat C tu ialah pintasan Y. Jadi, dia tengok garis lurus tu, dia kena dekat paksi Y dekat mana? Mari kita tengok. Nampak? Ini paksi Y. Ni Y. Kan? Di sini koordinatnya ialah 0, negatif 3. So, sebenarnya sini adalah negatif 3. So, pintasan Y-nya ialah negatif 3. Okay, untuk gambar rajah macam ini, dia senang. Kan, kita boleh tengok je. Okay, kalau yang kes tak boleh tengok lagi, kita kena tengok soalan yang lain pula. Right? So, bila kita dah dapat jawapan, okay, kita dah tahu C dia berapa tadi? C dia ialah negatif 3, barulah kita buat jawapan akhirnya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, awak akan dapat satu markah sini, satu markah sini, dan jawapan akhir awak ialah Y sama dengan, okay, M awak apa? Negatif 3/4, ni M okay, X, okay, tolak C awak 3, sebab negatif 3. So, inilah jawapan akhir awak. 3 markah. Okay. Okay. The next one. Mari kita tengok. Kalau gambar rajah tu dia tak ada pintasan Y. Kalau yang ini kita boleh nampak pintasan Y. Kan? Yang ini kita boleh nampak pintasan Y kat sini. Ini pintasan X. Okay. Kalau gambar rajah macam ini pula, bagaimana? Yang ni. Mananya tak kena Y ni. Kalau dia terus kat sini kan. Kat sini baru kena Y. Sini dia punya pintasan Y awak. Tapi gambar rajah ni tak lengkap. So, how to do it? Okay, cara dia sama macam tadi. Okay, ingat.
Kalau dia suruh buat persamaan garis lurus, mesti jawapan akhir dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, mula-mula kena cari M. Okey, mari kita cari M. Okey, kalau ini nampak dia bagi koordinat. Jadi, samalah pakai formula koordinat. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, X1, Y1, X2, Y2. Tulis ni, jangan bagi salah. Okey, 15 tolak dengan 7 per X2 apa? 6 tolak dengan 4. Okay. 15 tolak 7 dapat 8 per dengan 2. Jadi M dia ialah 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, dapat dah M. Sekarang ni nak cari C. Nak cari C. Macam mana ni? Okey, so nak cari C disebabkan kita tak tahu garis tu potong dekat mana. Okey, jadi apa perlu kita buat ialah kita pilih salah satu koordinat yang awak nak. Okey, pilih salah satu koordinat yang awak suka, sama ada 4, 7 ataupun 6, 15. Kita gantikan di dalam Y. Gantikan dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, katakan kita pilih koordinat ni. Suka hati 4, 7 ke 6, 15 ke, pilihlah suka hati awak. Cikgu pilih 4, 7. Okey, 4 ni ialah X. 7 ni ialah Y. Jadi kita gantikan. Gantikan dalam ni. So Y berapa? 7. Okey. M berapa kita dapat tadi? 4. X berapa? Tengok ni. X berapa ni? 4. Gantikan. Tambah C kita tak tahu. Jadi kita boleh cari C. Okey, 7 sama dengan 4 darab 4, 16 tambah C. So C awak berapa? 7 tolak 16. Dapat negatif 9. Kan? Okey. Terus dapat C. Alright? Kalau awak ganti 6, 15 pun awak akan dapat negatif 9 juga. Percayalah cakap saya. Okey, dah ada C, barulah kita boleh bentukkan jawapan akhir dia. Y sama dengan, M awak tadi, 4X tolak 9. Ini jawapan akhir awak. Okey, ingat kalau kita tak ada pintasan Y dalam gambar rajah, apa yang kita buat ialah kita pilih mana-mana titik yang kita suka di garis lurus tadi, gantikan di dalam Y sama dengan MX tambah C. Y berapa, M berapa. Yang penting cari M dululah. Kalau tidak, tak boleh nak ganti M. X berapa. Kemudian cari C. Guna persamaan linear. Pindah-pindah tempat. Okay. Alright. So, soalan C buat sendiri. Soalan D pun buat sendiri. Tak ada masalah. A, B pun lengkapkanlah ya. Okey, sekarang kita pergi dekat sekejap soalan seterusnya. Okey, soalan E. E dan F pun saya rasa awak boleh buat. Okey, E dengan F awak boleh buat juga. Cuma kat sini dia bagi garis selari. Garis selari saya dah ajar dah. Kalau dia selari, kecerunan dia what happen? Kecerunan garis yang pertama akan sama dengan garis yang kedua. Kalau garis itu tidak selari, katakan macam ni. Garis tu macam tu. So, M1 dia tidak sama dengan M2. So, saya rasa awak boleh buat. Tak ada masalah. Okey. Sekarang kita pergi soalan penyelesaian masalah. Okey, soalan penyelesaian masalah. Okey, katakan soalan yang pertama. Okey, selesaikan setiap yang berikut. Okey, selesaikan setiap yang berikut. Okey, cari persamaan garis lurus PQ di mana P negatif 24 dan Q 210. Soalan ini sama macam soalan yang tadi. Okey, cuma bezanya cikgu tak bagi gambar rajah. Cikgu bagi koordinat. So, ini soalan A ni awak boleh buat. Senang saja. Soalan B.
soalan B ni dia kata cari persamaan garis lurus di mana N32. Okey, dia kata dia bagi MN macam ni. Ni M, ini N. Lepas tu dia bagi N sahaja koordinat 32. Okey, tapi dia kata garis lurus MN ni selari dengan satu lagi garis iaitu 3Y tolak 2 X sama dengan 9. Okey, so dia suruh cari persamaan MN. So macam mana nak buat? Jadi kalau selari kecerunan dia sama. So awak cari kecerunan dia kat sini. Pindah tempat sampai dia jadi Y sama dengan apa. Dah dapat M. Okey, awak dah dapat apa dia? MX tambah C. Awak boleh dapat M lah kan? Kecerunan sama. Lepas tu buat macam soalan 2B tadi. Awak gantikan M ni di dalam 32 ni. Okey, untuk mencari pintasan apa? Pintasan Y. Okey, untuk mencari pintasan Y. Ya, betul tu. Okey. So, saya rasa awak boleh buat juga. Okey, the next one. Soalan C pula. Ni lagilah senang. Disuruh cari persamaan garis lurus DE, katakan DE macam tu. Okey, di mana D dia bagi koordinat iaitu 1, negatif 1, 4. Lepas tu dia bagi pintasan Y pula ialah berapa? Pintasan Y dia bagi 7. So, Y sama dengan MX tambah C. C dah ada pintasan Y. Apa yang tak ada sekarang ni? M yang tak ada. Kan? Jadi, awak kena cari dia punya M. Okey, kalau nak cari M, macam mana? Nak cari M dia, awak kena tahu. Okey, katakan E dekat sini kan. Kalau titik dekat sini, koordinat dekat sini awak tahu tak berapa? Ini kan kita tahu 7 kan. Jadi, 0, 7. Jadi, gunalah dua koordinat ni untuk mencari M. Okey, cikgu tak nak bagi tahu, bukan bagi tahu, cikgu dah bagi tahu dah. Awak hanya perlu dengar dan cuba buat. Okey. Alright. Soalan D pula. Okey, soalan D. Okey. Cari diberi bahawa garis AB melalui A asalan. Melalui A asalan maknanya dia melalui 0, 0 macam ni. Okey. Jika koordinat A ialah negatif 3, 3. Negatif 3, 3. So, kat sini A awak. Okey. Cari persamaan garis lurus AB berikut tersebut. Dia melalui A asalan kat sini. Katakan sini B lah. A tadi berapa? Negatif 3, 3. Dekat sini kita tahu 0, 0. B dia tak bagi koordinat. Senang. Guna sahaja dua koordinat yang diberi ini. Dia ni dengan dia ni untuk mencari M. Okey. Lepas tu, bagaimana pula dengan C? Kalau awak cerdik, awak nampak tak C dia kena kat mana? C dia kena dekat 0. Maknanya C awak tu, awak tak perlu lagi nak gantikan. Katakan awak nak pilih titik 3, 3, 3 atau 0, 0. Tak payah nak ganti. Sebab apa? C awak 0. Kalau tak percaya, macam mana? Kalau tak percaya, awak try lah ganti sendiri. Okay. Alright. So, kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat 7. Ini pun boleh buat juga ni sebab senang surat 7 ni. Kita tengok surat 7. Nyatakan persamaan bagi garis melintang dan menegak di bawah. Ini awak kena ingat. Awak kena faham. Kalau persamaan tu garis dia melintang ataupun menegak, apa yang terjadi? Okey, contohnya macam ni kan. Melintang. Melintang macam ni. Okey, menegak macam ni. Ataupun dalam matematik ini mengufuk. Kan? Ini mencang. Okay. So,
Sebenarnya, bila kita ada satu persamaan garis lurus yang melintang ataupun menegak, apa yang terjadi adalah salah satu itu akan jadi kosong. Okey, salah satu akan jadi kosong. Contohnya macam ni kan. Kalau garis tu dia menegak macam ni, okey, so dia ada pintasan Y tak? Ada tak dia kena kat Y? Tak ada kan? So pintasan Y dia akan jadi kosong. Okey, so dia punya garis lurus, persamaan garis lurus dia akan jadi X sama dengan something. Dia tak boleh jadi Y sama dengan something. Okey, bagaimana pula kalau garisnya macam ni? Macam-macam. Okey, dia ada pintasan Y. Nampak dia kena pada Y ni. Ini X tadi ya. Dia kena pada Y, tapi dia ada pintasan X tak? Tak ada. Tak ada langsung kan? So dia akan jadi Y sama dengan apa dia? Okay, Y sama dengan apa dia? So, jom kita tengok contoh. Okay, kita tengok yang pertama. AB. Okay, AB kat sini. Nampak tak ni? Okay. So, AB, dia kena pada pintasan Y. So, persamaan garis lurus dia akan jadi apa? Dia akan jadi, okay, AB tu dia akan jadi, persamaan garis lurus dia akan jadi Y sama dengan negatif 2. Okay. Sekarang kita tengok lepas AB, CD pula. Okay, mana CD? Cikgu padam sikit Okay, ni CD awak. Okay. Nampak tak dia ada tak pintasan Y? Tak ada kan? Dia hanya ada pintasan X sahaja. Tu. Jadi, untuk CD dia akan jadi apa? Dia akan jadi X sama dengan 3. Okay. Sebab dia tak ada Y. Dia tak ada pintasan Y. Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya. EF. Okay, mari kita lihat EF. Ni EF awak. Perasan tak dia ada bagi koordinat? Negatif 3, 6, 2, 6. Maknanya di sini berapa? 6. Y-nya ialah 6. Kan? Sebab ini X. Y-nya ialah 6. Okay. So, dia punya persamaan garis lurus, perlu tak nak cari M? Tak perlu. Sebab apa garis dia? Ingat tak gambar rajah yang cikgu ajar? Tambah, tolak, gitu, gini, infinity. Kalau macam ni, dia punya kecerunan apa? Kosong. Okey, kecerunan kosong. Jadi, dia punya jawapan akan jadi Y untuk EF ni. Y sama dengan 6. Gitu aja, senang sangat. Okey. So buat sendiri, perhabis. Ni. Okey, perhabiskan. Dan juga cikgu nak awak buat untuk soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 pun lebih kurang macam soalan 4. Cuma 4 tadi garis melintang dengan menegak sahaja. Yang ini bukan saja dia bagi melintang banyak, menegak pun ada, menyengit pun ada. Jadi konsepnya sama sahaja. Cari M, cari C. Lepas tu jadilah Y sama dengan MX tambah C. Okay, so buat ini juga. Alright, nanti kita sambung lagi untuk muka surat 8 minggu depan. Terima kasih semua.